Baik, bersedia di talian bagi membincangkan lebih lanjut mengenai situasi COVID-19 dalam negara, Profesor Madya Dr. Syed Syarizman, Syed Abdul Rahim, Ketua Jabatan Perubatan Komuniti dan Keluarga, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UMS. Doktor, terima kasih kerana sudi bersama dengan Buletin Awani. Sejauh mana doktor melihat penularan jangkitan COVID-19 dalam negara ketika ini? Adakah kita memang dalam keadaan terkawal, doktor? Jadi secara umumnya kita nampak dalam beberapa minggu ni memang terdapat peningkatan secara mendadak lah. Terutamanya di negeri Sabah dan bermula di pantai timur di negeri Sabah. Kita dapat beberapa kluster. Cuma sekarang ni bila kita lihat balik semula di beberapa daerah lain, contoh macam Kota Kinabalu yang dahulunya bukan zon merah, sekarang ni kes telah meningkat secara mendadak. Dan kes-kes di Kota Kinabalu juga sekarang ni bukan daripada kluster-kluster tapi banyak kes-kes yang daripada sporadic cases. Jadi bila ada sporadic cases ni menunjukkan dari segi transmisi penyakit COVID-19 ni sudah terdapat di peringkat komuniti dan boleh dikatakan di kawasan di mana-mana lah. Jadi kita perlu berjaga-jaga lebih lagi lah. Ya, pada pandangan doktor, apakah perlu untuk kerajaan memanggil semua yang pulang dari Sabah itu untuk menjalani ujian swab, bukan hanya daripada mereka yang pulang pada 27 September itu sahaja? Bagi peringkat sekarang ni, kita lihat dari segi bila mereka pulang dan risiko tu yang ada sedia ada lah. Untuk keadaan sekarang memang kalau kita lihat jika daripada kawasan-kawasan merah terutamanya, digalakkan memang sepatutnya mereka disaring terlebih dahulu lah. Untuk sebab kita pun di Sabah pun telah mulakan kawalan pergerakan di beberapa daerah untuk tujuan yang sama, maksudnya daripada yang kawasan berisiko tinggi ataupun yang mempunyai transmisi penyakit yang tinggi kepada kawasan yang bertransmisi rendah ataupun yang mempunyai keadaan jangkitan yang rendah. Dan daripada Sabah sini, kalau daripada kawasan merah utamanya seperti sekarang di Kota Kinabalu, mungkin kalau mereka pergi ke tempat yang kurang berisiko dari segi perbezaan risiko tu mungkin perlu disaring terlebih dahulu. Ya, kawalan kendiri dilihat antara langkah yang boleh mengawal penularan COVID-19. Pada pandangan doktor, tahap kepatuhan rakyat Malaysia ketika ini masih kekal seperti gelombang pertama atau bagaimana? Rasanya daripada kes yang sekarang tengah naik mendadak ni kita boleh tahulah yang dari segi kawalan kendiri memang agak kurang. Kebanyakan mereka dah kita sendiri sudah agak alpha dan leka dengan kesenangan bila kes sudah menurun sedikit pada sebelum ini. Tapi kita perlu ingat yang bahawa tanggungjawab yang dari segi menjaga SOP semua ni adalah kita perlu pikul tanggungjawab bersama, bukannya secara individu, secara masyarakat, tapi semua lapisan, termasuklah kita punya pemimpin masyarakat dan semualah perlu mengambil peranan yang penting untuk menjaga SOP ini. Ya, apakah yang telah kita pelajari, mungkin doktor boleh simpulkan selepas 9 bulan kita melawan COVID-19, doktor? Yalah, bila kita lihat dulu masa mula MCO tu, Malaysia merupakan antara negara yang contoh terbaik lah dari segi kawalan COVID-19. Dan bila penurunan kes berlaku, kita mula berasa alpha dan leka. Dan sekarang bila kes mendadak semula, kita perlu mainkan peranan semula sebagai masyarakat, individu dan juga setiap orang. Kita tunjukkan balik semula yang betapa Malaysia ni, kita ni semua hebat-hebat, kita boleh tangani semula COVID-19 ni dengan sebaik yang mungkin. Semua perlu ambil peranan. Kita jangan hanya mengharapkan Kementerian Kesihatan Malaysia. Mereka pun dah penat, finance kita pun dah penat. Mereka semua telah berusaha sehingga 24 hours bertugas. Kita lihat sekarang kes di Perak Timur pun makin teruk, makin banyak. Jadi semua dah penat. Kita perlu pikul tanggungjawab ni bersama. Dan kalau kita tak perlu tunggu MCO, kita diri sendiri pun kalau rasa tiada kepentingan untuk kita keluar daripada rumah, kita duduk rumah. Kita kurangkan transmisi jangkitan COVID-19 di mana-mana kita berada pun kita amalkan SOP-SOP yang sudah ada. Ya, doktor. Kita pula juga nak melihat dengan perintah kawalan pergerakan bersasar yang boleh dilaksanakan di zon-zon tertentu. Pandangan doktor, adakah perlu PKPDB dilaksanakan di kawasan-kawasan lain juga bagi elak penularan kes yang tinggi?
apa yang kita dapat lihat pada mula-mula masa bulan 3 tu, MCO dilaksanakan, kes menurun secara mendadak. Tapi kita perlu ingat, kita tak boleh laksanakan secara blanket MCO ni di seluruh Malaysia. Kita perlu melakukan secara bersasar kerana impak MCO, PKP tu, dia banyak juga impak pada psikososial, dari segi masyarakat, dari segi ekonomi. Dan kadang-kadang sekarang kita lihat dari segi transmisi penyakit pun, dengan data-data yang ada daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, kita boleh rancang dan kita boleh strategize kita punya kawalan dan juga pencegahan dengan terbaik. Kita boleh lihat mana kawasan-kawasan yang berisiko tinggi, kita boleh laksanakan yang lebih ketat dari segi pengawalan dan pencegahan. Di kawasan-kawasan yang kurang pencegahan, dari segi kurang transmisi atau kadar jangkitan, kita boleh rancang dengan cara lain dari segi pencegahan. Kita boleh maintain dia sebagai zon hijau. Tapi yang merah tu kita perlu kurangkan mereka keluar daripada zon merah supaya kurang pergerakan pesakit dan juga kurang transmisi penyakit ke zon-zon lain yang lebih berisiko.